Baik, kalau kita melihat berdasarkan beberapa tahun kebelakangan ini, terdapat peningkatan dalam kes kanser dengan barah payudara menduduki carta teratas bagi 10 jenis kanser yang paling biasa ditemui di Malaysia, mana lebih membimbangkan laporan itu turut mendedahkan statistik bilangan kes kanser tahap 3 dan juga 4 meningkat dari 58.7% pada tahun 2007 hingga 2011 dan kepada 63.7% pada sekitar 2016 hingga 2016. Mana kalau ikutkan memang kita sarankan kepada semua untuk melakukan saringan kesihatan dengan kerap dan apabila diperlukan bagi membolehkan rawatan awal dilakukan sekaligus untuk prognosis yang lebih baik. Jadi kita ingin berbicara lebih lanjut lagi tentang kanser payudara ini bersama-sama tetamu di talian pada waktu ini iaitu Dr. Shazimah binti Abdul Samad merupakan pakar perubatan kesihatan awam bahagian pembangunan kesihatan keluarga Kementerian Kesihatan Malaysia. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam. Ya, salam Abdul Rasul. Salam Maulidul Rasul. Ya. Salam sejahtera dan terima kasih kerana sudi menerima saya untuk hari ini. Ya, baik. Baik Doktor, kita ingin berkongsi satu perkara yang sangat penting mana kita nak tahu juga antara fakta yang terkini berapa ramai sebenarnya wanita yang dikesan mengidap kanser payudara di Malaysia setakat ini. Okey, terima kasih Ani. Okey, kita sering kali mendengar sama ada saudara mara kita yang terdekat, jiran, sahabat atau kita punya own colleagues, rakan kerja di sekeliling kita yang disahkan mengidap kanser yang kita takut ni macam yang Hani cakap tadi the incidence sekarang ni memang meningkat. Kanser payudara merupakan kanser yang paling utama di Malaysia di mana ia merangkumi 1/5 atau hampir 20%, 90% daripada keseluruhan kanser-kanser lain. Nombor 2 di Malaysia adalah kanser usus dan diikuti oleh kanser paru-paru. Okey, kanser ini merupakan kanser yang paling kerap dalam kalangan wanita dan merupakan punca kematian utama akibat kanser dalam wanita di seluruh dunia. Satu dari setiap 3 pengidap kanser wanita disahkan kanser payudara, iaitu hampir 30%, 34.1%. Baik. And then jumlah kes baru atau insiden kanser payudara pada tahun 2016 ialah 34 orang wanita bagi setiap 100,000 penduduk. Dan ini telah meningkat kalau kita tengok laporan daripada Malaysia National Cancer Registry Report. Insiden kanser payudara ialah 30 wanita bagi setiap 100 orang penduduk. Kalau kita tengok dari segi bangsa China dan India telah melalui bangsa Melayu. Baik. Jadi itu dari segi pecahannya dan wanita majoriti, tapi kita nafikan lelaki juga boleh mendapat kanser payudara ini juga betul. Baik. Dan kalau kita boleh rangkumkan keseluruhannya, siapa sebenarnya yang berisiko untuk mendapatkan kanser payudara ini? Secara amnya, penyebab bagi kebanyakan kanser payudara tidak diketahui, tapi melalui kajian telah menunjukkan risiko mendapat kanser payudara adalah lebih tinggi dalam kalangan mereka yang mempunyai sejarah kanser dalam keluarga, iaitu 2 kali lebih tinggilah daripada the general population, atau terdedah kepada faktor-faktor persekitaran atau gaya hidup yang menyumbang kepada risiko kanser payudara. So, beberapa faktor yang kita telah dikenal pasti melalui kajian adalah seperti umur yang meningkat. Kes kanser payudara dapati meningkat bermula umur 25 tahun ke atas. Dan paling tinggi pada umur 60 hingga 64. So pada this age group dia reach the peak. Ni kita dapat daripada Malaysia National Cancer Registry Report 2012-2016. So next risk factor adalah seperti saya katakan tadi, sejarah keluarga kanser payudara atau kanser ovary, iaitu di kalangan ibu, kakak, adik perempuan dan anak perempuan. Selain pada itu, siapa yang mempunyai sejarah pra-kanser payudara ataupun datang haid awal sebelum usia 12 tahun atau menopause lewat. Selain pada itu, wanita yang tidak pernah mengandung ataupun bersalin lewat, iaitu umur selepas 30 tahun
Yang penting sekali lifestyle, berkaitan dengan faktor lifestyle. Mempunyai masalah berat badan berlebihan atau obes. Wanita yang kurang mengamalkan senaman dan juga pengambilan alkohol juga ada meningkatkan risiko juga. Baik. Tapi kita perlu ingat faktor ni dia bukan bertindak bersendirian tapi dia work on each other lah. Baik, jadi ini bermakna dengan kita melihat kepada banyaknya kes-kes yang berkaitan dengan kesihatan dalam kalangan rakyat Malaysia pada hari ini menunjukkan bahawasanya pengaruh tu lebih tinggi untuk mereka terkena kanser payudara ni sebab semuanya bercampur aduk dari segi gaya hidup dan juga amalan kehidupan. One factor, betul. Ya, baik. Dan kalau kita boleh tahu lebih lanjut berkaitan dengan gejala juga ataupun simptom kanser payudara ini macam mana? Sebab ramai mungkin dia merasa sedikit sakit ataupun tidak langsung ada tanda-tanda, tapi dia dalam dengan izin in denial, dia kata ini bukan, tak ada kena-mena dengan kanser payudara. Jadi kita nak lebih mendalam tentang gejala juga simptom, doktor. Yes. Okey. Selalunya macam setengah wanita kadang-kadang memang tak ada apa-apa. Okay. That's why kita langsung tak pergi check. Okay. Yeah. But some women mungkin ada benjolan pada payudara. Okay. Benjolan ataupun getulan. Tapi benjolan ini biasanya tidak rasa sakit, tapi dia adalah keras apabila disentuh. Selain daripada itu, mungkin ada lelehan tidak normal ataupun discharge seperti darah daripada nipple atau puting lah. And then ada perubahan pada struktur kulit payudara seperti kulit limau ataupun kemerahan atau ulcer. Selain daripada itu, puting masuk ke dalam retracted nipple ataupun perubahan pada bentuk dan saiz payudara. Kalau kita banding payudara kanan dan kiri, mungkin nampak berbeza. Ataupun yang paling mungkin ada stage tu, dia mungkin ada benjolan di ketiak. And then ataupun ada simptom lain lah menyebabkan ke kanser ke organ lain seperti kurang selera makan, kurang berat badan tanpa sebab. Kalau dia pergi ke organ seperti paru-paru, mungkin ada batuk atau masalah pernafasan dan lain-lain lah. Ya, dan penting untuk kita cakna tentang simptom dan juga gejala tersebut kerana kita tak tahu kadang-kadang tu bila kita dah buat pemeriksaan, bila dah terlampau lewat, ada yang dah sampai stage ataupun peringkat yang ketiga dan juga keempat itu yang kita nak cuba elakkan. Keempat yang kita tak nak. Sebab prognosis bergantung pada stage. Baik, jadi apa mungkin strategi yang dilaksanakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia dalam mengurangkan peningkatan kes kanser payudara ini? Okay. Actually, bermula tahun 1995, kita dah mula increasekan kesedaran mengenai kanser payudara ni. Kita telah menggalakkan wanita untuk melakukan pemeriksaan sendiri payudara atau kita panggil PSP. Okey, tapi mula tahun 2009 kita telah mengadakan kempen untuk menekankan kepada pemeriksaan klinikal payudara, iaitu atau PKP, sebagai langkah pengesanan awal kanser payudara, di mana semua anggota kesihatan perlu melakukan pemeriksaan ke atas wanita yang datang ke klinik sebagai daripada saringan dan perkhidmatan kesihatan lain. Maknanya tak kisah untuk apa-apa sebab wanita datang ke klinik, mereka wajib melakukan PKP ini. And then pemeriksaan ini dilakukan ke atas semua wanita berumur 20 tahun ke atas oleh doktor ataupun anggota kesihatan yang terlatih lah. Bagi wanita yang berumur 20 hingga 39 tahun, ia dijalankan setiap 3 tahun sekali. Bagi wanita berumur 40 tahun ke atas, dilakukan setiap tahun. Tapi bagi wanita yang berisiko, tidak kira umur lah, tapi dilakukan setiap tahun. Baik, jadi apa mungkin langkah proaktif yang boleh dilakukan oleh wanita bagi mengurangkan risiko kanser payudara ini, terutama sekali bagi mereka yang memang sedar dan tahu dari segi keturunan tu memang ada dalam keluarga dan ataupun mereka yang tidak ada kaitan langsung dengan keturunan yang ada terkena kanser payudara ini khususnya? Ya. Yang langkah paling senang sekali yang wanita semua boleh lakukan adalah PSP atau pemeriksaan sendiri payudara. 3 langkah mudah. Lihat
rasa dan respons. Senang saja nak ingat, nak buat. Kita lakukan, digalakkan lakukan di hadapan cermin pada hari ke-10 selepas haid. Tapi bagi wanita yang menopause atau putus haid pada mana-mana hari, tapi make sure pada hari yang sama, supaya kita senang nak ingat. And then lihat tu dengan tangan di sisi, perhatikan pada saiz, bentuk serta kedudukan payudara. Kita tengok sama ada dia simetri atau sama atau tidak lah dua-dua breast tu. And then lihat juga puting, make sure sama ada masuk ke dalam untuk tengok gejala yang saya terangkan tadi. And then tengok pada kulit payudara. Dan juga next kita tengok, kita buat rasa. Rasa, gunakan jari, 3 jari dalam putarkan dalam keliling payudara. Dan juga kena rasa di bahagian ketiak sekali. Rasa untuk benjolan atau ketulan atau sebarang penebalan pada kulit. And then next, bila kita dah buat tu, kita mesti respon. Apa maksud respon? Kita segera pergi dapatkan pemeriksaan di klinik yang terdekat untuk dapatkan nasihat doktor. Ya, bercakap tentang respon tadi itu kan doktor, pada kita tahu bahawasanya ramai sebenarnya bila dia dapat, dia buat diagnos sendiri, dia buat pemeriksaan sendiri, kemudian dia akan buat rawatan sendiri. Dia putuskan untuk ambil tindakan sendiri dengan bergantung kepada suplemen, rawatan sendiri, atau sebenarnya mereka cuba untuk mengelak rawatan sama sekali. Bagaimana sebenarnya kita harus cakna dan yang paling penting mengikut apa yang dikongsikan tadi, bila dah tahu terus respon dengan segera. Kenapa sangat penting, doktor? Sebab kalau kita rasa, sebab banyaknya orang kata okey, sebab 1 daripada 10 benjolan yang kita rasa tu it can be normal, tapi kita tak pasti, kita tak boleh nak buat self diagnosis. That's why pentingnya kita pergi dapatkan pemeriksaan segera untuk confirm apa tu benjolan tersebut, sebab kita perlukan investigation yang selanjutnya. Contohnya kita perlukan mammogram dan ultrasound untuk kena pasti sama ada ia adalah kanser ataupun bukan. So kalau kita ambil suplemen ke yang lain, kita tak sure, sampai bila-bila kita tak tahu benda tu apa, dan dia akan affect prognosis. Okey, baik. Jadi penting untuk kita lakukan pengesanan awal. Dan tadi awal kita menyentuh juga yang mana ia juga berisiko terhadap lelaki. Kalau kita boleh kongsikan sikit faktanya, doktor, ini supaya dalam kaum lelaki pun sedar bahawa mereka pun boleh terkena kanser payudara ni. Betul. Sebab saya rasa ada ramai kaum lelaki kat luar sana yang rasa dia orang ni macam invisible daripada dapat kanser payudara. Sebab majoriti orang yang berpendapat bahawa hanya wanita saja yang vulnerable to kanser payudara. But actually golongan lelaki juga mempunyai tisu payudara yang berpotensi untuk menjadi sel kanser seperti wanita. Tetapi kes kanser payudara dalam kalangan lelaki adalah rendah. Di mana berdasarkan Malaysia National Cancer Registry Report 2012-2016, hanya 0.6% atau less than 1% daripada keseluruhan kanser dalam kalangan lelaki adalah disebabkan oleh kanser payudara. Tapi saya nak tekankan di sini, kes kanser payudara lelaki sering didiagnosa lewat. So prognosisnya pun adalah kurang baiklah bagi lelaki. Sebab mereka selalunya in denial. Bila dah dapat tu, dia orang dah late stage, selalu stage 3, stage 4. So diorang pun kena increasekan kesedaran lah bahawa mereka pun berisiko, terutama mereka yang mempunyai sejarah keluarga kanser. Ya, baik. Jadi itu dia. Baik, dan saranan untuk wanita khususnya dan juga keseluruhan masyarakat lelaki atau wanita secara umumnya mengenai penjagaan kesihatan payudara ini, doktor? Yang penting saya nak tekankan di sini ialah golongan wanita mula daripada hari ini mestilah bertindak secara proaktif. Okey, dengan segera menjalankan pemeriksaan sendiri payudara. Dia hanyalah mudah, lihat, rasa dan respons. Lakukannya setiap bulan. Dan akronim yang saya nak share adalah WOMEN. WOMEN. W tu weight, kekalkan berat badan ideal. O, oneself, jalankan pemeriksaan sendiri payudara.
M, medical examination, disarankan ke fasiliti kesihatan berdekatan untuk menjalankan pemeriksaan klinikal payudara. E, exercise, bersenam sekurang-kurangnya 150 minit seminggu. N, nutritious meal, mengamalkan pemakanan yang sihat. Okey, senang saja. Ingat women, kita semua wanita. Okey, tapi jangan pula saya tidak sisihkan lelaki pun sama ya. Okey, buat yang benda yang sama. Memula hari ini is never too late. Ya, baik. Jadi kita ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Dr. Shazima Abdul Samad bersama kita pada waktu ini untuk berkongsi tentang kanser payudara, mencegah sebelum merawat. Terima kasih sekali lagi, Doktor. Terima kasih banyak Nanya. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita bersama dengan pakar perubatan kesihatan awam bahagian pembangunan kesihatan keluarga Kementerian Kesihatan Malaysia. Dan sekali lagi kalau boleh kita peka dengan tabiat gaya hidup meriah dan paling penting sekali adalah untuk mengamalkan diet yang sihat dan juga seimbang. Dan kalau ada tanda-tanda juga simptom, segeralah bertindak. Respon dengan segera supaya kita tak terlewat dan akhirnya didiagnose di peringkat yang ketiga dan juga apatah lagi yang keempat. Bukan wanita saja tetapi lelaki pun juga. Baik, dan kita akan